Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30, 9 Julai bersama saya Pan Chin Fei. Tajuk utama tengah hari ini. Kerajaan terima 4 tawaran ambil alih MAS. Salam sejahtera. Kerajaan telah menerima 4 tawaran untuk mengambil alih syarikat penerbangan negara Malaysia Airlines Berhad setakat ini dengan majoritinya daripada syarikat tempatan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan dan sedang mengkaji tawaran itu termasuk oleh sekumpulan usahawan yang diketuai oleh pengasas bersama kumpulan Air Asia Berhad Datuk Pahamin Abdul Rajab. Ada keputusan dia. Banyak orang buat tawaran. Ada yang nak beli, ada yang nak urus saja. Kita sedang kaji cadangan-cadangan ini. Sebenarnya masih kaji lagi, Tun? Ya, ada banyak ideas. Ada berapa proposal dah masuk, Tun? Masuk 4. How soon can the government make a decision, Tun? We have to study it very carefully. Pasal kita dah tukar banyak kali. Tak jadi. So we must find somebody yang ada experience lah. Semua lokal syarikat. Tambahnya, tawaran daripada syarikat tempatan itu tidak bermakna mereka mampu untuk membantu memulihkan Malaysia Airlines. Ini kerana sebelum ini kerajaan telah melantik ramai individu tempatan namun mereka juga terbukti tidak mampu untuk membantu syarikat itu. Tun Dr. Mahathir mengulas mengenai pertemuannya bersama Datuk Pahamin bersama 5 lagi usahawan minggu lalu bagi membincangkan mengenai rancangan pemulihan syarikat penerbangan negara itu. Semua pihak perlu berikan ruang dan masa kepada kerajaan untuk menentukan hala tuju syarikat penerbangan negara Malaysia Airlines Berhad. Itu pendapat bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz yang berkata langkah seterusnya amat penting kerana membabitkan implikasi yang amat besar. Bukan putusan nak ambil kedai tau. It's an airline. Legacy airline. Oh my goodness, banyak implikasinya. Come on. Macam orang nak kahwin bertunang I love you je ke? Itu pun kena buat due diligence. Tengok orang dia dah ada bini. Siap. Beliau ditemui selepas berucap pada penutup persidangan Women in Rail 2019. Isu pengambilalihan 4 konsesi lebuh raya bertol antara yang dibangkitkan dalam sidang Dewan Rakyat pagi tadi, keberkesanan Tribunal Tuntutan Pengguna TTP dan projek naik taraf landasan komuter berkembar Lembah Kelang, KWDT juga antara isu yang disentuh. Untuk laporan penuh, kita bersama wartawan Safwan Sawi di Parlimen. Silakan Safwan. Pengambil alihan 4 konsesi lebuh raya bertol di Lembah Kelang oleh kerajaan disifatkan penyelesaian menang membabitkan semua pihak iaitu syarikat konsesi kerajaan dan pengguna. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata ia hasil usaha rundingan dalam tempoh beberapa bulan lalu menerusi tawaran bersyarat yang diterima syarikat konsesi. Guan M berkata pengambil alihan 4 lebuh raya dengan kos 6.2 bilion ringgit itu tidak melibatkan sebarang perbelanjaan kerajaan kerana ia dibiayai dengan penerbitan bond. Kutipan caj kesesakan yang dicarangkan juga adalah mencukupi untuk membayar balik hutang bond berkenaan serta menampung kos operasi dan penyelenggaraan lebuh raya tanpa memerlukan peruntukan kerajaan. Pengguna kemudahan itu juga akan mendapat penjimatan pengurangan bayaran tol sebanyak 2 bilion ringgit. Bahawa formula ini adalah suatu formula yang menguntungkan semua pihak. Dan kita harus ingat bahawa hanya bila menguntungkan semua pihak, baru kita boleh capai kata sepakat. Itu bukan sahaja syarikat konsesi,
tetapi juga kerajaan dan yang penting ialah pengguna-pengguna. Formula yang telah pun dirangka ini bukan dirangka oleh Kementerian Kewangan, tetapi oleh pakar perunding daripada sebuah bank tempatan terkemuka di mana mereka berikan jaminan sekiranya dapat dilaksanakan, maka kerajaan tidak perlu membayar atau mengeluarkan wang untuk membiayai kos penerbitan bond ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Wee Ka Siong berhubung rasionalisasi pengambil alihan itu. Katanya, tempoh konsesi bagi keempat-empat lebuhraya itu antara 9 hingga 20 tahun. Tempoh konsesi juga tidak akan dilanjutkan selepas pengambil alihan dan akan tamat seperti yang termeterai dalam konsesi sedia ada. Setelah tamat konsesi, caj kesesakan akan dikurangkan lagi bagi menampung kos operasi dan penyelenggaraan lebuhraya tanpa mengandungi sebarang unsur keuntungan. 4 lebuhraya yang akan diambil itu ialah LDP, Sprint, Kesas dan Terowong Smart. Tribunal Tuntutan Pengguna TTP terus komited dan aktif dalam menangani keberkesanan kes-kes penipuan pakej pelancongan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata ia bersandarkan kepada rekod fail tuntutan pengguna sejak 2016 hingga Mei tahun ini. Sejumlah 1,057 kes pemfailan tuntutan ini telah dibuat dan dicatat di seluruh negara. Dan ini melibatkan jumlah tuntutan sebanyak 6.6 juta ringgit. Daripada jumlah tuntutan ini, sebanyak 3 juta ringgit award telah dikeluarkan dan pihak syarikat yang menawarkan pakej pelancongan tersebut, mereka harus patuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh award dikeluarkan atau diserahkan. Jelasnya, kelebihan TTP ini berbanding proses mahkamah sivil jauh lebih mudah, murah, cepat, iaitu hanya serendah RM5 sahaja untuk pengguna memfailkan tuntutan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Johor Bahru, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Semalam, Dewan Rakyat telah meluluskan rang undang-undang RUU Pelindungan Pengguna Pindaan 2019 yang bertujuan meluaskan kuasa TTP dengan menaikkan jumlah tuntutan 100% daripada RM25,000 kepada RM50,000. Kabinet memutuskan untuk meneruskan projek infrastruktur landasan berkembar Lembah Kelang KVDT dengan syarikat Daya Maju LTAT Sdn Berhad dalam mesyuarat yang berlangsung 5 Julai lalu. Syarikat itu turut membuat tawaran pengurangan kos untuk projek KVDT Fasa 2 kepada RM4.475 bilion dan ianya berkurangan kepada 15%. Dan objektif utama kita ialah mengurangkan kos. Dalam proses rundingan ini, maka kita melihat bahawa syarikat tersebut telah pun memberikan tawaran untuk mengurangkan kos sebanyak 15%, iaitu pengurangan ataupun penjimatan lebih RM700 juta. Dan kita mengambil pendekatan yang sama. Kita merundingkan semula projek ECRL, kita merundingkan projek MRT, merundingkan projek LRT 3 dan sebagainya. Atas semangat yang sama, kita memberikan peluang kepada syarikat ini untuk kita merundingkan semula dan mereka berjanji ataupun mereka bersetuju untuk mengurangkan kos. Dan atas semangat itulah pihak Jemaah Menteri Kabinet telah memutuskan supaya kita memberikan peluang sekali lagi kepada syarikat ini untuk meneruskan projek ini. Memandangkan bahawa kalau kita tidak meneruskan projek ini, maka ada implikasi-implikasi perundangan kepada kerajaan dan juga ada implikasi kepada kontraktor-kontraktor yang terlibat. Jadi itu atas semangat itulah Kabinet telah bersetuju untuk meneruskan projek ini dengan pihak DMIA LTAT ini. Dan kita tahu bahawa ada kelemahan-kelemahan dan juga ada kelewatan dan kita akan mengenakan syarat-syarat yang lebih ketat dan memantau perjalanan dan operasi syarikat ini supaya mereka dapat menyiapkan projek itu mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Sidang Dewan Rakyat ketika ini berehat seketika dan akan bersambung semula pada jam 2.30 petang. Sekian sahaja laporan dari Safwan Sawih. Kembali ke Sri Pentas, Fang Chifei. Terima kasih Safwan, langsung dari Parlimen.
Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur menetapkan 8 Ogos depan bagi tarikh pengurusan kes membabitkan anak Menteri Pertahanan Ahmad Saiful Islam Muhammad 32 tahun selepas didakwa atas kesalahan mengguna dadah jenis ganja di tandas pusat hiburan di Jalan Ampang Ibu Negara Januari lalu. Magistrate Muhammad Aizat Abdul Rahim menetapkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Josendra Abu Senin memaklumkan pihaknya menyerahkan beberapa dokumen kepada pihak pembelaan. Muhammad Josendra berkata dokumen itu diserahkan mengikut Seksyen 51A Kanun Tata Cara Jenayah kepada pasukan pembelaan. Pada 13 Jun lalu, Ahmad Saiful Islam mengaku tidak bersalah di mahkamah atas dakwaan menggunakan dadah di sebuah pusat hiburan pada jam 2.05 pagi 5 Januari lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya yang membawa hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda sehingga RM5,000 atau kedua-duanya. Anak lelaki Menteri Pertahanan ini dan seorang lagi rakannya ditahan pada 6 Januari lalu selepas didapati positif dadah di sebuah pusat hiburan. Anak ketiga Muhammad Sabu itu ditahan dalam ops pusat hiburan bersepadu oleh sepasukan anggota Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi pada jam 12.30 tengah malam. Syarikat tempatan perlu merebut peluang dan memanfaatkan kelebihan yang wujud hasil hubungan erat Malaysia-China, terutama menerusi inisiatif Jalur dan Jalan BRI. Bagaimanapun, menurut penasihat kanan Institut Penyelidikan Khazanah, Profesor Jomo Sundaram, apapun ia perlu berlandaskan hubungan yang adil dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai alat politik. Kita dapat memanfaatkan misalnya pelaburan syarikat Cina di Malaysia, ya, seperti misalnya Geely. Ya. Geely nak masuk pasaran lain, tapi barangkali nama Geely itu tak laku sangatlah, ya. Nama Proton ada lebih laku, ya. Jadi dan untuk apa yang dikatakan right hand drive, ya, kereta yang di mana pemandu duduk sebelah kanan itu ada potensi yang cukup besar. Ya, sekarang Geely hanya buat yang pemandu duduk sebelah kiri. Ya. Jadi untuk seluruh dunia kita boleh jadi tapaknya untuk membuat. Terdahulu, Profesor Jomo menyampaikan syarahan bertajuk Hubung Kait Amerika Syarikat China dan Ketegangan Ekonomi Dunia pada Forum Masa Depan Malaysia-China 2019. Beliau berkata di bawah BRI, syarikat tempatan juga perlu memanfaatkan sepenuhnya peluang bersandarkan kepada potensi yang boleh diusahakan bersama antara firma Malaysia dan China. Turut boleh diterokai pasaran atau produk baharu untuk dieksport oleh syarikat tempatan. Bertemakan memperkasa ahli farmasi komuniti, Biocom Malaysia Sdn Bhd, Persatuan Farmasi Malaysia dan Persatuan Farmasi Komuniti menjalin kerjasama bagi membantu pengguna membuat pilihan penjagaan kesihatan dengan lebih tepat. Langkah ini sebagai usaha menggalakkan orang ramai menjaga kesihatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan sistem penjagaan kesihatan yang lebih sempurna. Presiden Persatuan Farmasi Malaysia Amrahi Buang berkata ahli farmasi memainkan peranan lebih besar mengenai skop pengagihan ubat kepada komuniti seiring perkembangan penjagaan kesihatan pengguna dan pesakit. Okay, what the community pharmacists can do to the community is now a new normal for community pharmacists to portray themselves as playing three major roles as medicine experts, guardian of medicine, and a healthcare provider and professional. So I think this effort by Bayer, to actually help us to give the opportunity for us to discuss as well as to make us more ready, to play these roles. The theme today, right, which is advancing community pharmacies, solidifies our commitment to progress the support, development of pharmacies and advance the pharmacist practice in our country. This is very important because it really represents what Bayer stands for and how we positively impact millions of and thousands of lives of Malaysians around the country.
Lebih 1,000 pengamal farmasi di seluruh negara akan dilatih demi memenuhi kehendak pelanggan dan mengetahui keperluan industri farmasi yang sentiasa berubah. Ini kerana sektor farmasi bukan hanya sekadar sebuah perniagaan semata-mata, tetapi berperanan membantu orang ramai seperti program berhenti merokok, terapi diabetes dan banyak lagi peranan penting yang pihak farmasi boleh jalankan. Kongres yang berlangsung di Ibu Negara baru-baru ini juga menjadi wadah untuk ahli farmasi komuniti mengamalkan kemahiran baharu demi pembangunan profesional di tempat kerja. Antara acara yang diadakan termasuk perbincangan panel untuk meningkatkan pengurusan farmasi serta menambah baik kemahiran komunikasi demi meningkatkan tahap perhubungan dan kualiti penjagaan pelanggan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Dalam pada itu, banjir kilat tercetus di beberapa kawasan sekitar Arlington dan Washington DC susulan hujan lebat. Ratusan pemandu dilaporkan terkandar selepas paras air naik dengan pantas. Kebanyakan kawasan sekitar Bandaraya Washington DC menerima hujan sebanyak 10 cm dalam tempoh 2 jam. Banjir kilat mengakibatkan gangguan pada jadual perkhidmatan keretapi bawah tanah. Tingkat bawah tanah White House yang menempatkan ruang kerja pegawai media turut dinaiki air. Bangunan dan Muzium Arsip Negara terpaksa ditutup akibat gangguan bekalan elektrik. Rundingan di Doha, Qatar antara pihak berseteru di Afghanistan meletakkan asas untuk rundingan baharu antara Amerika Syarikat dan kumpulan Taliban. Kenyataan bersama yang dikeluarkan menjanjikan peta jalan perdamaian berdasarkan proses perdamaian yang dipantau membenarkan pelarian di dalam negara sendiri kembali ke tempat asal dan dasar tidak campur tangan oleh kuasa serantau di Afghanistan. Teks yang dikeluarkan pada akhir rundingan 2 hari itu turut menggariskan hak wanita yang menepati nilai Islam dalam hal ehwal politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya. Kira-kira 70 perwakilan menghadiri pertemuan pemimpin Afghanistan yang berlangsung selepas rundingan damai 6 hari antara Amerika Syarikat Taliban. Rundingan bermatlamat untuk mencari penyelesaian konflik berdarah selama 18 tahun akan disambung semula hari ini. Washington bertekad untuk memeterai satu perjanjian politik dengan Taliban menjelang pilihan raya Presiden Afghanistan September ini untuk membolehkan pengunduran pasukan tentera asing. Turut dibincangkan keganasan rundingan dalaman Afghanistan dan dialog serta gencatan senjata. Bekas Menteri Ekonomi Turki Ali Babakan meletak jawatan daripada Parti Pemerintah Parti Keadilan dan Pembangunan AKP. Peletakan jawatan itu dikatakan memberi tamparan besar kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dalam satu kenyataan mengkritik hala tuju kerajaan, Babakan yang juga pengasas AKP berkata perbezaan mendalam berhubung dasar yang diambil kerajaan yang bertentangan dengan prinsipnya. Babakan turut menegaskan Turki memerlukan satu visi baharu. Media tempatan turut melaporkan halaman rasminya di laman web AKP sebagai anggota pengasas tidak lagi wujud. Terdapat spekulasi yang mengatakan Babakan akan menubuhkan parti politiknya sendiri dan beberapa ahli parlimen lain AKP akan menyertai beliau. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Pasukan bola jaring negara pulang penuh bangga dari kejuaraan remaja Asia yang berlangsung di Kashima, Jepun. Skuad dilatih Amina Asari itu melakar kejayaan bergelar juara buat kali ke-6 selepas menumpaskan musuh tradisi Singapura 57-48 di perlawanan akhir. Kepulangan skuad bola jaring negara dari kejuaraan remaja Asia disambut dalam majlis sederhana tapi meriah Persatuan Bola Jaring Malaysia PJBM di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang malam tadi. Malaysia dimahkotakan juara remaja Asia selepas menewaskan Singapura 57-48 dalam perlawanan akhir yang berlangsung di Kashima, Jepun. Kejayaan itu membolehkan skuad bimbingan Aminah Asari menembus kekecewaan bergelar naib juara pada edisi 2017 tewas kepada lawan sama. Pencapaian cemerlang yang dilakar itu melebarkan penguasaan negara
apabila mengumpul gelaran ke-6 bermula pada 2004, 2006, 2008, 2010 dan 2013 serta 2019. Saingan juga merupakan medan kelayakan untuk menyertai kejuaraan bola jaring remaja dunia 2021 di Fiji, menyaksikan Malaysia layak selaku status juara benua. Ianya hari bermakna buat Julian Alaphilippe apabila memenangi perlumbaan peringkat ketiga Tour de France. Pemain solo yang dilakukan menjadikannya pelumba pertama Perancis naik ke podium utama meraih jersey kuning pendahulu keseluruhan selepas kali terakhir dilakukan Tony Galopin pada tahun 2014. Peringkat ketiga perlumbaan Tour de France bermula dari Bonge di Belgium menyeberangi Perancis ke Epernay. Pelumba mengharui jarak sejauh 215 km itu menempuh laluan berbukit selepas beraksi dalam ujian masa di peringkat kedua semalam. Kayuhan pemecahan dimulakan kumpulan kecil terdiri menerusi Tim Valens, Stephanie Rosetto, Juan Alfredo, Anthony de la Place dan Paul Orslin. Namun rentak peloton yang mengejar di pertengahan terencah seketika apabila dua kejadian pelanggaran mengakibatkan kemalangan. Valens nampak sukar ditandingi selepas berjaya melepaskan diri ketika zon pendakian sekaligus berkelebihan bergelar Raja Bukit. Tetapi masalah teknikal menyebabkannya perlahan-lahan dirapati Julian Alaphilippe sebelum ditinggalkan menuju penghujung saingan. Alaphilippe terus meningkatkan henjutan selepas itu berbaki 16 km hinggalah kekal solo di garisan penamat untuk bergelar juara peringkat ketiga. Menyarung jersey kuning pendahulu keseluruhan menjadikan Alaphilippe pelumba Perancis pertama melakukannya selepas kali terakhir diraih Tony Galopin pada tahun 2014. Baiklah, sedutan filem epik Mulan mengenai seorang keberanian dan pengorbanan seorang gadis yang sanggup menyamar sebagai tentera bagi menggantikan ayahnya yang sakit mengakhiri Buletin 1.30 tengah hari ini. Dari animasi Disney ke aksi sebenar, filem arahan Niki Caro ini akan menemui penonton Mac tahun depan. Itu Sang Hormat.